Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-83, di mana kita akan berkongsi, kita akan membaca dan meneliti daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya mendoakan semoga semuanya berada di dalam keadaan afiah, berada di dalam keadaan sejahtera. Sambil itu, apa kata, sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Masya-Allah, saya nampak ramai yang ada di ruang komen. Antaranya Hardi Suhaimi, Nur Hayati Yahya, M. Nasir Harun, Arif Taib, Zimah Don, Galid Spirit, kemudian Safia Sapian, Muhammad Samsuddin, Fauzan Muhammad, Ayahman, Zainun Hadi, Wan Ismail Wan, Kak Safia Sapian, Zahara Alias, Ummi Zayhadi, Neni Ros, Galid Spirit, Kamaria Harun Dikma, Ija Rahman, dan juga Allahumma salli ala Muhammad, siapa lagi, Salabia Sa'ad, dan juga Rukumah Yusuf, Zuraida Siddiq, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Lalu mohon sebaik sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu kongsi. Kita sedang membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi yang kita panggil program ini sebagai program Hamba Ilahi. Saya harap suara saya adalah jelas, saya harap video saya adalah jelas, dan kita telah tiba pada muka surat 134. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-134. Kita akan baca daripada riwayat 139, sebab semalam kita berhenti tengah-tengah di situ kerana ada orang buat fogging lalu bunyi bising, itu mengganggu sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan. Lalu pada muka surat 139, mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruang komen muka surat 134, muka surat 134 dan riwayat 139, muka surat 134. Norizita Arifin, moga Allah permudahkan, baru boleh join dah beberapa hari pun bermasalah, moga Allah permudahkan. Terima kasih, kota baru jelas. Norizita Arifin pun kata Kajang jelas, Tanjung Malim hujan sekarang, Ramlah Mak Kastuli, moga Allah permudahkan. Lalu kita berada pada muka surat yang ke-134, riwayat yang ke-139. Lalu Imam Nawawi telah mengajar kepada kita bila bangun daripada rukuk untuk baca Sami'allahu liman hamidah. Dan kalaulah ditukar dengan beberapa perkataan yang lain selagi mana tidak mengubah makna, maka pada waktu itu tidak membatalkan. Kemudian ketika mana dah berdiri tegak, doa yang panjang yang kita lihat. Lalu di sini Imam Nawawi mula membawakan dalil demi dalil. Apakah kata Imam
apakah kata Imam Ghazali, Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bila? Walaupun tak disebut di sini, tapi kita tahu ianya dibaca ketika mana bangun daripada rukuk. Lalu Nabi SAW ungkapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika mana Nabi dah berdiri tegak, Nabi dah tegakkan sulb, di sini diterjemahkan sebagai punggung, tetapi lebih tepat adalah belakang. Bila Nabi telah tegakkan bahagian belakang tubuh Nabi SAW, maka pada waktu itu baginda mengucapkan Rabbana lakal hamd. Apakah terjemahan Rabbana lakal hamd? Tuhan kami, bagimu segala pujian. Rabbana lakal hamd. Lalu kejap lagi Imam Nawawi akan terangkan ada riwayat tanpa waw seperti mana ini, Rabbana lakal hamd, dan ada riwayat yang dengan waw, iaitu Rabbana walakal hamd. Dan kedua-duanya adalah daripada sama ada riwayat Bukhari ataupun Muslim. Sebab itu kata Imam Nawawi, kata Ibnu Allan minta maaf, bidunil waw riwayatul Bukhari, Rabbana lakal hamd tanpa waw adalah riwayat Bukhari, dan riwayat dengan waw adalah, dan juga riwayat dengan waw ataupun tanpa waw, kedua-duanya dalam Imam Muslim. Lalu dalam riwayat Bukhari tanpa waw, Rabbana lakal hamd. Dalam riwayat Muslim ada kedua-duanya dengan waw dan juga tanpa waw. Sama ada Rabbana lakal hamd pun boleh ataupun Rabbana walakal hamd. Lalu kalaulah Allahumma salli, lalu Syamsiah Saleh kata Allahu Akbar, Gelang Patah JB banjir hujan daripada pagi, Allahu Akbar. Moga Allah permudahkan untuk Kak Syamsiah Saleh dan sesiapa juga yang diuji buat masa ini. Ya, memang hujan lebat pada kebelakangan ini. Moga Allah permudahkan, moga Allah SWT keringkan ataupun pada waktu itu hilangkan ia dengan secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Imam Nawawi, dalam riwayat Rabbana lakal hamd, dalam riwayat yang lain walakal hamd. Lalu di sini Imam Nawawi menerangkan bahawa ada kedua-dua riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Ada Rabbana lakal hamd dan ada Rabbana walakal hamd. Namun yang riwayat Bukhari yang mana? Adalah tanpa waw, Rabbana lakal hamd, dan riwayat Muslim ada kedua-duanya dengan waw dan juga tanpa waw. Okey, sebab itu kita nampak pada perenggan seterusnya dengan huruf waw, kedua-dua riwayat ini baik, boleh amalkan kedua-duanya. Lalu kalaulah ada orang kata kenapa baca waw dalam Bukhari sebut Rabbana lakal hamd, maka tak menjadi masalah, kerana dalam riwayat sahih yang lain, contohnya riwayat Muslim, ada datangnya dengan waw, walakal hamd. Sebab itu kata Imam Nawawi, konklusinya kedua-dua riwayat ini adalah boleh, kedua-dua riwayat ini adalah baik. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan juga seperti riwayat di atas dalam kitab As-Sahihain daripada sekelompok sahabat. Lalu kedua-dua riwayat ada dalam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Bukhari dan Muslim riwayat tanpa waw dan juga dengan waw, kata Imam Nawawi. Lalu daripada sini kita belajar sekurang-kurangnya bila kita berdiri tegak kita baca Rabbana lakal hamd ataupun kita baca Rabbana walakal hamd. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya bila kita berdiri tegak kita bacalah Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Sekurang-kurangnya. Kalaulah kita tak boleh nak baca yang panjang-panjang, bacalah zikir yang ringkas riwayat Bukhari dan Muslim ini. Seterusnya riwayat 140. Riwayat 140. Maka di sini kata Imam Nawawi, dan kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi menukilkan dalam Sahih Muslim. Namun Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambah, riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Lalu dalam Sahih Muslim, Sayyidina Ali dan Ibnu Abi Aufa. Siapakah nama penuh kepada Ibnu Abi Aufa? Nama penuh, terima kasih Kak Safia-Safian yang bantu catat keseluruhan catatan Al-Adhkar. Maka di sini kita nampak
Siapakah Ibnu Abi Aufa? Kata para ulama hadis, Ibnu Abi Aufa adalah Abdullah bin Abi Aufa. Tetapi Abi Aufa nama ayahnya itu adalah kunyah. Siapakah nama asal ayahnya? Alqamah bin Khalid Al-Aslami. Lalu Ibnu Abi Aufa tambah di situ namanya adalah Abdullah bin Abi Aufa. Tetapi ayahnya Aufa itu sendiri, siapakah nama ayahnya? Maka nama ayahnya adalah Alqamah bin Khalid Al-Aslami. Lalu daripada Abdullah bin Abi Aufa berkata, apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu pergerakan daripada angkat kepala Sami'allahu liman hamidah. Walaupun tak diterangkan pada riwayat ini, tetapi kita nampak bahawa pada riwayat yang lain perkataan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Nabi SAW ungkapkan ketika mana dah berdiri tegak. Lalu pada riwayat ini ada penambahan. Apakah penambahan dia? Riwayat yang ke-139 sekadar Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Tetapi riwayat Muslim pada riwayat 140 ini ada penambahan perkataan. Apakah penambahan perkataannya? Mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya dah kongsikan semalam perkataan mil'u, hamzah yang berbaris depan itu boleh juga dibaca dengan berbaris atas. Kedua-duanya boleh. Boleh baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan juga boleh baca mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh baca kedua-duanya. Baris atas pun boleh dan baris depan pun boleh. Lalu jangan kita kata, kenapa kau baca baris depan yang aku baca baris atas, ataupun sebaliknya. Tak, dua-dua boleh. Kita dah sebutkan yang mana semalam kata Ibnu Allan, kedua-duanya adalah boleh, sama ada baris atas ataupun baris depan pada hamzah yang ada pada perkataan mil'u ataupun mil'a. Lalu di sini kita nampak adanya penambahan. Sama-sama sahabat ikut saya. Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah terjemahannya? Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, segala pujian adalah untukmu. Pujian yang bagaimana? Mil'us samawat, pujian sepenuh langit. Wa mil'ul ard, dan pujian sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian sepenuh apa pun yang engkau kehendaki selainnya. Maka ini adalah riwayat Muslim daripada Sayyidina Ali dan Abdullah bin Abi Aufa. Lalu sekurang-kurangnya kita bacalah riwayat 139 tu. Sekurang-kurangnya, jangan langsung tak baca. Kemudian kalaulah pada waktu itu kita dah biasa riwayat 139, upgrade sikit, cuba baca riwayat 140, ada sedikit penambahan. Dan itu kalaulah kita dah bagus, maka kita baca riwayat Abu Sa'id Al-Khudri pula pada riwayat 141. Jom kita baca riwayat Abu Sa'id Al-Khudri peringkat demi peringkat. Lalu kebanyakan orang dah tahu riwayat 139, dah amalkan. Apa kata amalkan riwayat 140? Dan tahniah kalau ada yang dah amalkan riwayat 140, amalkan pula riwayat 141. Apakah riwayat 141? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sahih Muslim kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda daripada rukuk. Lalu bila mengangkat, maksudnya Nabi dah berdiri tegak. Sebab bila Nabi angkat kepala, Nabi tak baca ni, Nabi baca Sami'allahu liman hamidah. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat 139. Lalu bila kita gabungkan keseluruhan riwayat, barulah kita tidak keliru. Itu cara para ulama mengeluarkan tentang permasalahan fiqh.
Maka pada waktu itu apabila baginda mengangkat kepala daripada rukuk, apa maksudnya? Pada waktu itu baginda berdiri tegak, maka baginda akan mengucapkan Allahumma, sama-sama sahabat ikut walaupun semalam dah baca, Allahumma Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majd ahakku ma qala al abd wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jad. Apakah terjemahannya? Terjemahannya kita dah baca semalam, sama macam yang kita baca pada awal muka surat 134. Lalu ini dalilnya. Apa yang kita baca pada riwayat 130 pada awal muka surat 134 semalam, ini dia riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana doa yang panjang. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang mana kita dah baca terjemahannya semalam. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin timbul soalan kat kita timbul soalan. Apa soalan yang timbul? Cuba sahabat tengok pada doa yang mula-mula Imam Nawawi bawakan pada muka surat 134, doa yang panjang tu. Cuba kita tengok tu. Yang mana doa yang panjang sebelum Imam Nawawi bawakan dalil. Maka cuba kita tengok. Rabbana lakal hamd. Okey, ini kita dah baca, ada dalam riwayat. Hamdan kathiran tayyiba mubarakan fih. Ini kita belum nampak. Nanti Imam Nawawi akan bawakan mana dalil untuk hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawat, kita dah belajar dah, ada dalam riwayat. Wa mil'ul ard, ada dalam riwayat, cumanya bukan riwayat 141 tetapi riwayat 140. Imam Nawawi gabungkan wa mil'us samawat, pada waktu itu ada dalam riwayat 141. Sekarang ini perkataan yang selepas itu, wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Daripada mana datangnya riwayat ini? Dalilnya wa mil'ul ard, sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Daripada mana datangnya riwayat ini? Dalilnya sebab tak ada pun riwayat 141, tak ada pun pada riwayat 140, tak ada pun pada riwayat 139. Sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat yang ke-142. Kat situ adanya penambahan perkataan wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Ini cara para ulama kumpulkan riwayat dan jadikan sebagai satu doa. Kerana ianya semua pada waktu yang sama, maka sebab itu digabungkan ke semua riwayat ini. Dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada riwayat 142 ini, Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Ini dia. Lalu wa mil'ul ardi wa ma bainahuma tak ada pada riwayat 141, tak ada pada riwayat 140, ada dalam riwayat 142. Adakah sahabat-sahabat faham cara para ulama kumpulkan riwayat untuk keluarkan satu doa, apatah lagi satu permasalahan? Ini cara para ulama kumpulkan riwayat. Lalu kat sini kita nampak adanya perkataan wa mil'ul ardi wa ma bainahuma, yang mana apakah terjemahannya? Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, segala pujian untukmu, mil'us samawat, pujian sepenuh langit, wa mil'ul ardi wa ma bainahuma, dan pujian sepenuh bumi, dan pujian apapun yang berada di antara keduanya. Lalu ini cara Imam Nawawi masukkan dalam doa yang panjang itu. Lalu tadi kita nampak pada doa yang Imam Nawawi bawakan pada muka surat 134 itu, adanya perkataan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Daripada mana Imam Nawawi ambil? Tak ada pun dalam riwayat 139, apatah lagi 140. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri 141 pun tak ada. Riwayat Ibnu Abdullah bin Abbas riwayat 142 pun tak ada. Kat mana sebenarnya pada waktu itu? Maka apabila kita lihat
Oh, sebenarnya perkataan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ada dalam riwayat 143. Apakah riwayatnya? Jom kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu dalam Sahih Al-Bukhari kata Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwattanya, ada juga diriwayatkan oleh Abu Daud, ada juga diriwayatkan oleh Tirmizi, ada juga diriwayatkan oleh Nasa'i. Daripada siapa? Daripada Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat perhatikan terjemah. Suatu hari kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menjadi makmum kepada baginda Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, ketika mana baginda mengangkat kepala daripada rukuk, qal, maka pada waktu itu Nabi mengungkapkan sami'allahu liman hamidah. Maka apakah terjemahannya? Allah mendengar. Apakah maksud mendengar? Kita dah terangkan pada muka surat 134 dan juga nota kaki yang ke-87. Maka Nabi mengungkapkan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya ketika mana bangun daripada rukuk. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengungkapkan perkataan berikut. Lalu seseorang di belakang baginda mengucapkan. Apa dia mengucapkan? Maka faqala rajulun wara'ah walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Apakah terjemahnya? Ada seorang sahabat ungkapkan, Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamd, segala puji-pujian hanya layak untukmu, hamdan, pujian, kathiran, yang banyak, tayyiba, pujian yang baik, mubarakah, pujian yang penuh dengan keberkatan, fihi, padanya. Bila Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, ada orang lain yang ungkapkan perkataan ini. Maka waktu tu Nabi dengar. Sebab itu dalam riwayat disebutkan, falamman sarafa, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda bertanya, manil mutakallim, siapakah yang bercakap dengan ucapan yang aku dengar tadi? Qala ana, maka orang itu pun mengaku, dia kata, aku wahai Rasulullah. Apakah kesan daripada ungkapan sahabat itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu bid'atan wa thalathina malaka yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat 30 lebih malaikat berlumba-lumba untuk menulis akan perkataan itu dulu. Lalu seolah-olah Nabi SAW memuji akan perkataan yang diungkapkan oleh sahabat itu. Daripada riwayat yang ke-143 inilah bagaimana para ulama masukkan ke dalam riwayat. Lalu kita nampak dalam riwayat panjang yang Imam Nawawi sebutkan semalam. Tapi mana dalilnya? Dalilnya ada dalam riwayat 143 daripada Rifa'ah Az-Zuraqi, riwayat Bukhari, Imam Malik, dalam kitab Muwatta beliau, Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Dalam riwayat Muslim, maka pada waktu itu menyebut perkataannya bukan 30 malaikat, namun sebanyak 12 malaikat. Wa fi riwayatil li Muslim 12 malaka, 12 malaikat. Dalam riwayat Tabrani menyebut 13 malaikat. Namun dalam riwayat Bukhari lebih daripada 30 malaikat. Maka inilah ungkapan dia. Lalu daripada sini kita belajar dan kita faham cara para ulama kumpulkan keseluruhan riwayat dan pada waktu itu keluarkan satu doa. Sebab itu orang yang tak cukup pembacaan, bila dia lihat doa Imam Nawawi yang panjang ini, dia akan pertikaikan. Tapi aku tengok dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri pada riwayat 141, tak ada pun perkataan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, tak ada pun perkataan mil'ul ardi wa ma bainahuma. Kenapa Imam Nawawi tambah? Sebenarnya tidak ada dalam riwayat yang lain. Bagaimana Imam Nawawi kumpulkan daripada riwayat 139 hingga 143 menjadi satu doa.
Lalu mungkin kita kata mungkin kita tak nampak susah sebab riwayat itu dah dikumpulkan depan kita. Tetapi cubalah kalau kita nak buka Bukhari kita cari, maka akan menjadi kekeliruan dan pada waktu itu tak faham. Inilah pembacaan para ulama dahulu yang luar biasa. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang mana baru jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz, kita berhenti di sini. Dan kepada sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, kerana saya nampak ramai yang mana kali pertama join, maka silakan, ianya adalah percuma. Namun kalaulah ada yang ingin untuk ada kitab Al-Adhkar sebagai rujukan, maka boleh tekan link yang ada di ruang komen. Terima kasih dan kita jumpa nanti selepas maghrib pada jam 8 malam. Selamat berbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.